Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya Cikgu Aizuddin bin Abdul Razak daripada SMK Sultan Abdullah Cenderum Balai. Hari ini akan berkongsi sekali lagi dengan anda semua tentang tajuk yang terakhir yang terdapat dalam KSSM tingkatan 5 iaitu teknologi angkasa lepas. Jadi kita akan lihat objek-objek yang terdapat di angkasa lepas yang mengelilingi bumi. Terlebih dahulu kita akan lihat standard pembelajaran yang terdapat di dalam topik ini iaitu 9.11 menerangkan jenis-jenis orbit satelit. Yang kedua kita akan menjelaskan dengan menggunakan gambar rajah kedudukan apogee dan juga perigee bagi satu satelit di dalam orbit elips. Dan yang ketiga kita akan membuat perkaitan di antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Jadi kita akan lihat peranan ataupun kesan ketinggian orbit terhadap halaju satelit. Untuk makluman semua, bulan merupakan satelit semula jadi yang mengelilingi bumi. Jadi, apakah itu satelit sebenarnya? Satelit merupakan objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Manakala orbit merujuk kepada laluan yang diikuti oleh sebuah planet ataupun objek angkasa lepas yang mengelilingi planet ataupun bintang secara bulatan ataupun elips. Terdapat dua bentuk orbit. Yang pertama bulatan sempurna dan yang kedua orbit yang berbentuk elips. Orbit-orbit yang mengelilingi bumi terdapat 5 jenis iaitu orbit rendah bumi, orbit sederhana bumi, orbit geopegun, orbit geosegerak dan juga orbit tinggi bumi. Kalau kita perhatikan dalam gambar rajah ini, LEO merujuk kepada orbit rendah bumi dengan julat ketinggian di antara 180 hingga 2000 km, diikuti oleh MEO ataupun medium earth orbit dengan julat ketinggian di antara 2000 hingga 35780 km. Seterusnya kita ada GEO ataupun geostationary orbit geopegun pada ketinggian 35,786 km. Seterusnya kita ada orbit GSO ataupun orbit geosegerak geosynchronous yang mempunyai sedikit kecenderungan. Kalau kita perhatikan yang garis putus-putus ni, ni dia. Garis putus-putus ni merupakan orbit geosegerak yang mempunyai kecenderungan terhadap satah khatulistiwa. Dan akhir sekali kita ada orbit tinggi bumi ataupun HEO, High Earth Orbit dengan ketinggian lebih daripada 35,780 km. Terdapat dua kedudukan satelit di dalam orbit elips. Kalau kita perhatikan, kalau kita sebut orbit elips, dia merujuk kepada macam bentuk bola rugby tu, melonjong macam tu kan. Jadi ada dua jenis kedudukan satelit. Yang pertama, kedudukan satelit yang dekat dengan bumi yang kita panggil dia sebagai perigee. Bukan perigi, tapi perigee. Yang kedua, kedudukan yang paling jauh satelit tu dengan bumi. Kalau kita perhatikan, jarak dia jauh daripada bumi. Yang ini adalah kita panggil dia sebagai kedudukan apogee. Jauh dan juga dekat. Seterusnya kita akan perhatikan kaitan di antara ketinggian orbit dengan halaju satelit. Seperti mana yang anda boleh lihat pada gambar rajah ini, apabila orbit semakin tinggi daripada LEO kepada MEO kepada HEO. LEO ni adalah orbit rendah bumi, MEO ni MEO adalah medium earth orbit ataupun orbit sederhana bumi, HEO adalah orbit tinggi bumi. Apabila orbit tu semakin tinggi, altitude dia kalau kita perhatikan 705 kepada 20,200 dan seterusnya 35,780, halaju satelit tersebut semakin berkurangan. Jadi kita boleh katakan semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah halaju satelit. Tapi ini disebabkan oleh apa sebenarnya? Apabila satelit itu semakin menjauhi daripada bumi, sebenarnya daya tarikan graviti semakin berkurangan. Jadi sebab itulah halaju satelit akan semakin lama semakin perlahan apabila dia menjauhi daripada permukaan bumi. Apa akan jadi pula sekiranya halaju orbit tersebut melebihi halaju yang sepatutnya pada ketinggian orbit? Pertama,
satelit tersebut kemungkinan besar akan terkeluar daripada orbit yang sepatutnya dia duduk. Yang kedua, apa pula akan berlaku sekiranya satelit mempunyai halaju yang rendah daripada yang sepatutnya? Satelit tersebut akan jatuh ke permukaan bumi disebabkan oleh daya tarikan graviti. Jadi, dia mempunyai kelajuan yang tertentu pada ketinggian orbit yang tertentu. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau terlebih, dia akan terkeluar daripada orbitnya. Manakala kalau dia kurang, daya tarikan graviti akan menarik satelit tersebut menjunam jatuh ke permukaan bumi. Baik, video seterusnya kita akan saksikan macam mana ataupun bagaimana pelancaran dan penempatan satelit seperti mana yang kita dapat lihat dalam gambar rajah ini. Ini merupakan ISS, ISS, Stesen Angkasa Lepas Antarabangsa, yang mana Dr. Sheikh Muzaffar telah selamat sampai di stesen ISS ni yang terletak di orbit rendah bumi. Jadi kita akan tengok macam mana pelancaran macam mana pelancaran satelit itu berlaku dan penempatan satelit di dalam orbit tertentu. Terdapat dua kaedah untuk meletakkan ataupun untuk melancarkan satelit. Yang pertama, melalui pindah secara terus ke dalam orbit, yang gambar rajah A tu. Yang gambar rajah B pula menunjukkan orbit pindah Hohmann, yang mana transisi untuk menggerakkan satelit daripada orbit yang asal ke orbit yang berlainan. Ini memerlukan suatu tenaga tambahan, iaitu proses pembakaran untuk menggerakkan satelit tersebut bergerak ke arah orbit yang baru ataupun orbit yang lebih jauh daripada orbit asal. Jadi ada dua kaedah, sama ada secara terus dan juga secara pindah Hohmann. Terdapat dua kenderaan pelancar yang digunakan. Yang pertama, kita ada ELV yang boleh digunakan sekali saja ataupun kita panggil dia sebagai Expendable Launcher Vehicle. Boleh digunakan sekali saja, sekali launching. Yang kedua, kita ada Reusable Launching Vehicle, RLV, yang kita boleh gunakan berkali-kali. So kita ada ELV dan juga RLV. Baik, inilah dia Stesen Angkasa Antarabangsa ataupun kita panggil dia sebagai ISS, yang mana Dr. Sheikh Muzaffar alhamdulillah berjaya selamat sampai hari itu. Okey, ini merupakan satu stesen penyelidikan hasil kerjasama di antara 5 kuasa besar dunia, iaitu Amerika Syarikat, Rusia, Jepun, Eropah dan juga Kanada. Mereka menjalankan ataupun mereka membina stesen angkasa lepas ini adalah untuk yang pertama, tujuan penyelidikan, untuk menjalankan uji kaji di angkasa lepas serta memantau bumi dari angkasa lepas. So ini saya dah nyatakan 3 fungsi ataupun 3 tujuan pembinaan stesen angkasa lepas antarabangsa ataupun kita panggil dia sebagai ISS. Kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Bahan buangan angkasa lepas akan semakin bertambah. Dianggarkan lebih kurang 6,542 satelit sedang mengorbit bumi dan separuh daripadanya, iaitu 3,170 satelit tidak aktif. Ini yang kita panggil dia sebagai space junk ataupun sampah bahan sisa angkasa lepas. Yang ini kita tak nak. Jadi penyelidikan antarabangsa ataupun penyelidikan angkasa ini dijalankan untuk memikirkan macam mana kita nak mengurangkan sisa-sisa buangan angkasa lepas ni. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan self-destruct remote, yang mana kita gunakan remote daripada permukaan bumi untuk memusnahkan ataupun meletupkan satelit yang tak lagi digunakan ataupun tidak aktif. Lalu bila dia meletup ataupun pecah, sepihan-sepihan satelit tersebut akan jatuh ke permukaan bumi. Jadi ini akan mengurangkan bilangan sisa angkasa ataupun space junk di angkasa lepas. Banyak sebenarnya sampah ke angkasa lepas, bukan saja sampah yang terdapat di bumi. Seterusnya kita akan pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu GPS ataupun sistem penentu sejagat, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia Global Positioning System, yang merupakan suatu sistem navigasi untuk memberikan lokasi ataupun memberikan maklumat tentang lokasi dan juga masa. Biasanya kita gunakan Google Maps ataupun Waze sebagai penunjuk arah kita untuk pergi kepada suatu tempat yang kita tak pernah sampai. Jadi dengan menggunakan aplikasi Google Map dan juga Waze, sebenarnya mudah untuk kita sampai dan kita tahu anggaran masa bila kita akan sampai. Jadi dalam sistem GPS ni sebenarnya terdiri daripada 3 segmen utama, iaitu segmen kawalan,
segmen angkasa dan juga segmen pengguna. Dan kebiasaannya segmen kawalan ni berada di muka bumi. Maksudnya sebelum kita nak tahu tempat dan arah, jadi stesen kawalan ataupun segmen kawalan akan memberikan maklumat kepada satelit di angkasa lepas. Okey, seperti mana dalam ditunjukkan dalam slide ni, segmen kawalan adalah isyarat yang akan diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS akan dihantar ke stesen kawalan. So maklumat dekat satelit GPS akan dihantar kepada stesen kawalan yang terdapat di bumi, dan stesen kawalan yang terdapat di bumi akan menghantar mesej navigasi. Okey, arah mana sekian akan dihantar balik kepada sistem kepada satelit di angkasa lepas yang kita panggil dia sebagai segmen angkasa. Sekurang-kurangnya ada 4 satelit yang akan bertindak sebagai GPS. So 4 satelit ini akan berada pada sudut-sudut yang tertentu yang akan memberikan isyarat posisi GPS dan juga masa isyarat tersebut. Dan akhirnya dia akan sampai kepada kita, iaitu sebagai pengguna yang kita menggunakan Google Maps ataupun aplikasi Waze, yang mana kita akan menggunakan smartphone kita untuk menerima maklumat GPS tersebut, dan kita akan tahu exactly lokasi, masa dan tempoh waktu yang diperlukan untuk sampai ke suatu destinasi. Dan maklumat tersebut akan diberikan dalam bentuk koordinat GPS. Baik, bagaimana koordinat itu ditulis? Dua formula, sama ada darjah, minit dan saat, DMS, kita panggil ini sebagai DMS, darjah, minit dan saat. Yang kedua kita ada darjah desimal, DD. Okey, darjah, minit dan saat. Biasanya kalau dalam Google Maps kita tak tulis nombor, kita tulis locationnya, betul tak? Jadi nombor koordinat tu sebenarnya, saya bagi contoh nombor dia macam ni contohnya. Kita kalau dalam darjah, minit dan saat, nombornya lebih kurang macam ni, 30 darjah, 11 minit, 13.2 saat arah utara, 101 darjah, 21 minit, 3.5 arah timur. Contoh macam itu. So ini formula untuk menulis koordinat dalam DMS. Kalau dalam format darjah desimal, dia akan jadi lebih kurang macam ini, 3.1142 101.2135. Dia macam ini. So ini adalah format penulisan koordinat GPS. Okey, saya bagi contoh. Kita tengok dekat sini. Katakanlah kamu nak pergi mana? Kamu nak pergi Ipoh. Katakanlah pergi Ipoh kan. Okey, kita pergi Ipoh. So kita akan type Ipoh dekat search carian Google Maps. Jadi dia dah keluar Ipoh dekat sini. Jadi macam mana kita nak tahu koordinat GPS tersebut? Okey, caranya mudah. Dengan menggunakan mouse, kita klik kanan saja, lalu akan keluarlah format penulisan GPS di sini. Tapi yang ini dalam unit desimal, iaitu bentuk perpuluhan. So kita akan dapat 4.62535 101.06414. Dia akan ada dua bacaan. Bacaan yang pertama akan merujuk kepada latitude, sama ada hemisfera utara ataupun hemisfera selatan. Bacaan yang kedua menunjukkan kepada longitude, sama ada arah timur ataupun arah barat. Sebab tu dia ada dua bacaan. Okey, seperti mana yang kita patah balik dekat slide dia ada dua bacaan, latitude dan juga longitude. Okey, kita boleh rujuk dalam buku teks. Dalam buku teks, okey, kita ada contoh dekat sini, Planetarium Negara Kuala Lumpur. Format penulisan ada dalam bentuk DMS, ada bentuk DD ataupun darjah desimal. Kalau kita tengok format DMS, 3 darjah 08 minit 22.04 saat, N arah utara, merujuk kepada arah utara, dan nilainya adalah nilai positif. Kalau untuk desimal, dia tak ada nilai negatif. Kalau ada nilai negatif, dia menunjukkan arah selatan. Okey, sama juga dengan longitude, 101 darjah 41 minit 22.53 timur. East adalah merujuk kepada timur. Kalau dalam bentuk desimal, dia akan tulis 101.689593. Nilai kat sini nilai positif, sini pun nilai positif. Positif untuk DD merujuk kepada hemisfera utara dan juga timur garisan Greenwich. Longitude ke timur, ke arah timur garisan Greenwich. Contoh yang kedua, kita ada Copacabana, Rio de Janeiro, Brazil. Okey, kita ada penulisan format DMS ada, kita ada format DD pun ada. Dan kalau kita perhatikan, ada nilai negatif dekat darjah desimal, dan itu menunjukkan arah hemisfera selatan, di bahagian selatan. Sama juga dengan
bacaan untuk longitude, kita akan ada nilai negatif yang merujuk kepada arah west ataupun barat. Jadi inilah cara penulisan koordinat GPS ditulis. Jadi apa sebenarnya kegunaan GPS? GPS kita gunakan pada masa sekarang ni lebih kepada penunjuk arah untuk memudahkan kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dan kita dapat menganggarkan tempoh masa untuk sampai ke destinasi. Jadi antara aplikasi yang kita gunakan seperti mana kita dah bincangkan tadi, Google Maps dan juga aplikasi Waze. Ada banyak faedah yang kita boleh dapat dengan penggunaan GPS untuk memudahkan, katalah attendant ambulans nak ambil masa kemalangan dengan mudah, untuk mengelakkan kesesakan jalan raya, untuk mengetahui maklumat info-info di jalan raya. Sangat berguna GPS. Jadi alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita dalam tajuk yang terakhir ini, iaitu teknologi angkasa lepas. Diharap video ini dapat memberikan manfaat kepada penonton-penonton semua. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.